Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Kita di muka surat Hadawi 42. Ke mana? Kata Musannif rahimahullah ta'ala dalil amanah. Betul Kalau khianat mereka itu, nescaya Allah Ta'ala suruh pula kita khianat. Allah Ta'ala suruh pula kita khianat sepertinya, kerana Allah Ta'ala suruh kita mengikut segala pekerjaan mereka itu, dan tidak sekali-kali suruh kita khianat. Kerana khianat itu kejahatan, maka Allah Ta'ala tidak sekali-kali suruh kita dengannya, bahkan dilarang semata-mata. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur, terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Syukur kita pertama sekali nikmat hidup masih Allah Ta'ala beri. Syukur kita dapat Islam. Syukur kita orang Ta'ala jadikan boleh ke masjid, ke surau, boleh dengar majlis ilmu dengan ilmu yang disampaikan. Dengan itu boleh pula hati kita menerima, membenarkan, mengiyakan semua perkara yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi syukur kita kepada Allah Ta'ala yang bukan saja kita dapat Islam, yang dengan membenarkan di hati itulah dapat iman, bahkan dijadikan kita boleh taat patuh pada perintahnya, meninggalkan larangannya. Dijadikan pula kita sihat, lapang masa, ada keupayaan pula dan kekuatan untuk boleh hadir ke surau ni untuk solat maghrib berjemaah. Dan insya-Allah kita manfaatkan so, pertemuan kita malam ni meneruskan bacaan kitab daripada kitab Bati Faridah ni insya-Allah. Kata Musannif rahimahullah ta'ala dalil amanah. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung kalau ikut duk bicara dalam bab Rasul, dasar kita bicara kalau dengan dalil amanah ni, maksudnya kita duk bicara bab amanah lah. Kita memang dah diajar macam mana pelajaran kita lepas, wajib Rasul mesti bersifat, ada 4 sifat wajib yang tak dapat tidak mesti diiktikad, mesti ada pada Rasul, itulah sidik, amanah, tabligh, fatana. Kita dah tengok 2, dan yang terdekat kita bicara kalau atas amanah itu, amanah dengan mana ismah, ismah dengan mana maksum. Maksum dengan mana tidak akan ada apa-apa Nabi Rasul buat dosa, yang kata dosa makruh, bahkan yang khilaf aula pun tidak disadakannya. Semua itu telah kita bicara. Begitu juga wajibnya i'tiqad Rasulullah amanah ni sejak daripada dia lahir lagi, dengan mana tidak mungkin ada apa-apa yang mereka ni sejak boleh lahir lagi atas nama dosa, pasal Allah Ta'ala telah memelihara semua keturunan Nabi dan Rasul, yang tidak akan ada istilahnya Nabi Rasul yang Allah Ta'ala lantik daripada keturunan yang silap. Jadi Allah Ta'ala pelihara semua sejak pada lahir sehinggalah mereka wafat. Jadi dengan apa kita sebut amanah ni, pastilah mereka itu sentiasa taat patuh perintah Allah Ta'ala, tidak akan ada apa-apa wajah dosa pada mereka. Ada beberapa perkara yang telah kita selesaikan dulu dengan beberapa masalah, juga kisah-kisah yang kita kena perbetulkan, terutama ada kisah-kisah yang istilahnya menyanggah kaedah ini, kerana ulama kita buat kaedah dan rumuskan sifat Rasul ni sidik, amanah, tabligh, fatana, dan kita wajib i'tiqad, itu istilah nama sifat wajib bagi Rasul. Mereka nak merumuskan perkara ini, nak formulasikan perkara ini, mereka telah mengkaji semua Quran hadis, sehingga orang kata sekecil-kecilnya sampailah sebesar-besarnya dalam bab periwayatan hadis. Istilah kecil-kecil hadis maksudnya hadis dhaif, hadis mungkar,
macam-macam nama muktabak hadis yang bersanad lemah itu. Begitu juga hadis-hadis, apatah lagi hadis yang muktabak hasan, apatah lagi yang sahih, apatah lagi yang bilangannya bukan saja aziz tapi masyhur, bahkan mutawatir. Semua itu telah disimak, lepas tu buat keputusan. Yang ni yang kita belajar, keputusannya wajib i'tiqad Nabi Rasul mesti maksum, mesti dia terpelihara daripada buat dosa. Satu, di atas kaedah itu, dengan telah mereka mengkaji kesekalian Quran hadis, ini keputusannya apa dia? Wajib i'tiqad Nabi Rasul tidak akan ada buat apa-apa nama dosa pada mereka dilantik jadi Rasul. Satu, begitu juga wajib i'tiqad mereka terlepas daripada dosa dan dipelihara daripada dosa sejak pada lahir lagi. Bahkan keturunan mereka pun, keturunan Nabi Rasul pun tidak akan ada apa-apa nama yang nama mencacat cederakan keturunan dia, yang akan menggagalkan visi dan misi dia sebagai Rasul nanti. Begitu jugalah terpelihara daripada dosa sejak pada kecil. Begitu jugalah terpelihara mereka daripada dosa sebelum jadi Nabi tu. Jadi umumnya itulah kena pegang pada Nabi Rasul tentang sifat amanah mereka. Baik. Jadi dengan apa dah belajar tu, belajar dah. Cuma dengan apa nak baca malam ni, nak sebut dalil. Apa dia dalil amanah? Baik. Kaedah dalil ni macam mana kita dah belajar lepas. Dalam bab ketuhanan, bila sebut dalil, bahasa lain yang dipakai adalah burhan. Istilah burhan ni kaedah dalam ilmu-ilmu akidah, begitu juga ilmu-ilmu bahasa lainnya dipanggil ilmu tauhid. Bila sebut dalil atau nama burhan, dengan mana dia ialah satu kaedah berhujah dengan menyusun dua ayat dengan kaedah dan format yang tertentu. Kemudian daripada dua ayat tersebut kita boleh mengeluarkan satu natijah yang betul, tepat dengan kaedah akal berfikir. Itulah dipanggil dalil atau burhan dalam bab akidah. Jadi atas kita bicara Rasul ni tak khianat, dia mestilah amanah. Mesti ada dalil macam mana kita nak susun ayat pertama, ayat kedua. Dengan itu daripada ayat pertama dan ayat kedua tu dapat mengeluarkan satu natijah dan keputusan hukum yang kata mesti Rasul atas kita bicara ni amanah. Amanah dengan mana ismah, dengan mana terpelihara diri daripada buat dosa. Okey, asal nak sebut itu ialah dalil. Jadi dalil pun macam mana juga kita dah sebut lepas, kaedah-kaedah yang mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, mereka memang datangkan dalil ialah dengan dalil akal. Dia tak, walaupun selepasnya biasanya kadang-kadang ada tempat yang diiringi dengan dalil Quran, tapi mereka berdalil banyak menggunakan akal semata-mata. Dan kenapa pula tak pakai Quran hadis? Kerana Quran hadis rasanya bukan sekali saya pernah sebut untuk bahas Quran hadis. Macam saya sebut tadi lah, dia kena melaut bab ilmu, baik Qurannya baik hadisnya. Pula tu nak proses pula bukan senang. Alat yang paling senang ada pada kita adalah akal. Satu, dia nak ajar kita cara berfikir dengan akal. Bahawasanya memang Nabi Rasul siri amanah tak boleh potong dah. Atas kita nak bicara ni adalah amanah. Amanah. Jadi bila berdalil maksudnya kita akan menyusun dengan kaedah yang saya sebut, bahasa lain tadi dipanggil burhan lah. Yang pertama, yang kedua, lepas tu hasilkan satu natijah daripada susunan ayat tersebut. Pengulangan fakta dia macam tu. Kalau kita kepekah sikit untuk mudah faham, macam mana kata istilah ni dipanggil burhan ataupun dalil penaklukan akal dalam ilmu tauhid yang diajar khusus ilmu ni dalam ilmu mantik. Apa dia? Itu saya sebut tadi ayat kaedah yang mengatakan burhan ataupun dalil ni menyusun dua ayat dengan rangkaian kata tertentu untuk menghasilkan satu keputusan ataupun natijah. Baik contoh, misalnya asal nak sebut ialah kaedah berdalil. Katalah Quran datang menceritakan khamr, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Arak, judi dan sebagainya, semua disebut ayat tu rijsum min amali syaitan, keji
daripada amalan syaitan. Asal nak sebut ialah arak haram. Asal bahasa Arab khamr, arak buat daripada buah tamar atau buah anggur. Kalau khusus buah tamar dipanggil nabiz. Kalau khamr asalnya buah anggur. Jadi daripada buah anggur nama khamr. Khamar haram. Guna stok haram. Macam mana nak susun ayat? Buat dalil. Ayat Quran tak ada guna stok. Okey. Tu ayat dia lah. Pasal dulu pernah saya ajar istilah dalil-dalil itu. Arak memabukkan. Setiap yang memabukkan haram, maka arak haram. Jadi bila ada ilat memabukkan, kena start memabukkan. Apa-apa yang memabukkan adalah haram, kena start adalah haram. Dan ketum memabukkan, apa-apa yang memabukkan adalah haram, dan ketum adalah haram. Nak sebut apa tu? Nak sebut satu kaedah menyusun ayat dengan menggunakan cara berfikir yang betul. Dan mesti dicari satu istilahnya helah, point yang menghubungkan ayat satu dan ayat kedua. Dengan sebab tu kita boleh menghasilkan satu keputusan yang tepat nanti. Macam mana pun ayat perkataan tentang arak tu boleh mengajar kita sesuatu yang itu dikatakan kaedah berdalil ataupun burhan dalam ilmu akidah. Lebih lagi yang kita bab nak bicara lah, cuba tengok. Dan dia menggunakan perkataan kalau. Cuma kaedah menggunakan kalau ni dia biasanya menggunakan tapi kan. Cuma tapi tu kadang-kadang tak sebut dalam ayat. Tengok macam mana dia sebut. Kata dia, kalau khianat mereka itu Rasul. Ni ayat pertama. Kalau khianat mereka itu Rasul, nescaya Allah suruh pula kita khianat. Dia berhujah begini. Kalau Allah Ta'ala suruh kita khianat, nescaya kita disuruh khianat. Ayat kedua. Tapi kita tak disuruh khianat. Pasal Allah Ta'ala melarang kita buat khianat. Itu keputusan dia. Cuma saya nak sebut panjang sikit lah. Oleh kerana kita tak disuruh khianat. Pasal khianat adalah benda yang salah. Dalam masa yang sama kita disuruh ikut Nabi dan Rasul. Tentulah Nabi dan Rasul tak buat khianat. Itu keputusan dia. Kalau dengan gunakan tapi tadi tu, kalau khianat Nabi Rasul ni, nescaya kita disuruh khianat. Tapi kita tak disuruh khianat. Tu ada tapi dia. Oleh itu, keputusan dia, maka mustahillah khianat pada Rasul. Pasal kita disuruh ikut Rasul. Kalau kata Rasul khianat, nescaya kita disuruh khianat pula. Padahal khianat tu dusta. Cuma yang tu dah lanjut panjang lebih pada 3. Yang kata ada 2 rangkaian kata ayat disusun. Lepas tu keluar 1 untuk natijah, untuk keputusan. Kaedah menyusun fakta. Jadi kalau istilah umum dalam ilmu tauhid dipanggil dalil ataupun burhan. Macam mana pun baca hak dia dulu. Ayat pertama dia sebut macam ni. Kalau khianat mereka itu, nescaya kita disuruh pula khianat. Macam mana Nabi Rasul. Alasan sikit dalam ayat pertama ni, kerana Allah Ta'ala menyuruh kita mengikut segala pekerjaan mereka itu Nabi Rasul. Dia hujah dia macam mana Pak Siddiq kat dulu. Kita disuruh ikut Nabi Rasul. Kalau mereka ni khianat, berarti kita disuruh khianat juga. Pasal kita disuruh ikut Nabi dan Rasul. Tapi khianat adalah benda salah. Pasal kita dilarang khianat. Dalam masa yang sama kita disuruh ikut Rasul. Maka semestinya bila kita disuruh ikut Rasul, dalam masa yang sama khianat adalah benda kesalahan, maka semestinya Rasul tidak akan ada apa-apa khianat. Mustahil apa-apa khianat. Bahkan mereka adalah amanah. Cantik tu susun ayat tu. Cuma kita bila tak biasa belajar cara menyusun tu, disusah sikit. Macam mana pun, kalau nisbah, berhujah, bercakap, apatah lagi kalau okey-okey macam ni masuk dalam mahkamah, dengar perbincangan. Jadi antara perkara yang kita nak perhati di situ adalah bagaimana cara dia menyusun ayat pertama, ayat kedua untuk menghasilkan keputusan itu. Itulah dipanggil ilmu dalil. Dalil dalam bab tauhid biasanya adalah dalil dengan kaedah menyusun ayat dalam rupa gitu. Walaupun dalil ni kalau syarah panjang-panjang lah kan.
kata kita bicara bab akidah, asal-asal bab dalil, itulah dibancang ulama untuk membezakan dalil, dalil akal, dalil syarak, dalil adat. Jadi kaedah kita ni yang diajar ialah kaedah dalil akal, berfikir macam mana nak sabitkan amanah pada Rasulullah. Ada pun Quran sikit. Quran adakah? Ada. Nak ambil tak mana? Kalau tak syarah panjang pun ada dalam Quran yang disebut Rasulun Amin, Rasul yang amanah. Siap? Bila Rasul Amin, apa faham? Dia amanah. Selesai? Di sebelah Quran memang ada. Yang ni yang kita belajar ni, belajar apa yang dah ada dengan i'tiqad. Bahkan bila belajar dengan dalil ni, maksudnya kita nak belajar bagaimana nak mengukuhkan pahaman kita dalam bab ghaib berdasarkan apa perkara zahir yang dapat dilihat. Itulah dalil. Jadi kalau dengan apa disebut ke dalil ke Rasulullah amanah ni, mana tahu Rasulullah amanah, kita tak pernah tengok dia. Kalau kata Rasul tak amanah, nescaya kita disuruh buat benda maksiat dan salah. Pasal apa pula? Pasal kita disuruh ikut Nabi. Jadi kalau kata dia tak maksum, maksudnya nanti dia akan ada kesalahan. Kita pun nanti akan disuruhlah mengikut kesalahan apa yang dia buat, pasal kita disuruh mencontohi Nabi Rasul. Sedangkan kita memang disuruh cerita Nabi Rasul, tapi kita tak dibenarkan, kita tak dibenarkan membuat benda-benda yang nama khianat, benda-benda yang nama dosa. Jadi bila kita tak dibenarkan buat dosa, semestinya dalam masa yang sama disuruh ajar ikut Nabi dan Rasul. Semestinya Nabi dan Rasul tidak akan ada apa nama dosa ataupun nama khianat, bahkan mereka mesti amanah. Okey, ayat dari tu. Jadi di atas kesimpulan itu, maka Allah Ta'ala tidak sekali-kali suruh kita dengan kejahatan, bahkan dilarang semata-mata. Bila kita dilarang buat apa-apa benda buruk, masa yang sama dianjurkan, highlightkan, diketengahkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai ikutan, maka mestinya tidak akan ada apa-apa cacat cela kepada Nabi Rasul. Tak ada cacat cela tak mana, dari sisi sudut nama dosa ataupun salah ataupun benda yang menjatuhkan martabat dia, orang tak mau pakai perkataan dia, pasal perkara tu akan memustahilkan kita ikut dia. Pasal kalau ada benda yang nama maksiat, nanti kita disuruh buat maksiat juga, pasal kita disuruh ikut Rasul semutlaknya. Jadi fakta tu bercanggah, meninggalkan kepala. Di atas tak betulnya kaedah berfikir itu, mesti wajib diiktikad. Mestilah Rasul ini tidak akan ada apa-apa nama dosa pada mereka, pasal kita diperintahkan untuk mengikut Nabi-Nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Okey, siap. Itu kaedah hujah. Okey, itu hujah berkitab lah. Kalau kita memang dah matang, sebenarnya kalau tak tengok kitab pun kita boleh mereka hujah. Pasal hujah ni sebut ada yang bahasanya atas sebut bahasa ulama, hujah yang diajar dengan dalil dan burhan, banyaknya menggunakan kaedah-kaedah pendahuluan akal, cara berfikir. Jadi kalau selain daripada kitab ni sebut, apa lagi jalan untuk menunjukkan dia amanah, dia mustahil khianat? Sepatutnya boleh fikir. Pasal kita memang disuruh belajar, dan istilah kita dah belajar awal kitab, kalau kita tak boleh cari dalil, tak boleh fikir, maksudnya cuai dalam bab belajar. Pasal kita bab lain boleh belajar, boleh faham, boleh fikir, tapi dalam bab ketuhanan tak pernah guna akal untuk fikir. Dengan sebab tu tak pandai nak fikir, tak pandai nak keluarkan hujah. Dari sisi hukum berdosa, cuai cari ilmu. Mestilah. Itu kita dah belajar awal kitab. Jadi asal tu yang tak sebut ke sana tak berdalil tu. Jadi asal kita bicara ni atas ni lah. Jadi kaedah berdalil dia ialah dengan menyusun ayat 1, 2. Lepas tu dapat keputusan. Tengok, pandai tak? Nak menyusun ayat 1 dan 2 tu lain daripada apa dalam kitab. Boleh tak? Boleh try.
Macam mana nak tunjukkan kata Nabi Rasul ni mesti amanah? Dia bukan khianat. Pasal amanah tu takkan buat dosa. Kalau saya sebut gini, kalau dia buat dosa, pakar orang tak ikut dia lah. Pasal adakah gamak-gamak ada orang yang bila mengaku dia Nabi Rasul sedangkan dia ada dosa, orang akan ikut dia? Terah tak ada dosa, orang tak ikut. Apatah lagi kalau ada dosa. Mustahil gitu. Okey, siap. Itu satu kaedah berfikir. Yang tu tuan-tuan, bab-bab macam ni, dalil ni, saya duk ngaji dulu, guru duk bagi pesan, dia kata apa? Dalil ni kita jangan hafal dalil. Kalau hafal pun sekadar untuk mula-mula nak cari kebijaksanaan dan kepandaian berhujah. Itu saja. Adapun untuk pandai betul-betul, dia bukan hafal dalil. Tapi kita merenung kepada dalil, dapat faham dengan kaedah dan format untuk menyusun ayat dan sebagainya untuk berhujah macam mana. Jadi sepatutnya mesti ada kebolehannya tu untuk boleh istilah nama dalil tu. Pasal kalau kita tak boleh macam tu, istilahnya dia panggil taklid. Satu saya sebut contoh berfikir tu. Jadi kita bukan disuruh hafal dalil. Jadi kalau hafal pun sekadar untuk membiasakan diri dengan cara berfikir itu. Lepas tu fikir ni. Kalau tak hafal pun boleh cari. Macam saya sebut misal, saya nak sebut tentang kata kaedah berfikir tu, macam mana kita belajar matematik. Mula-mula kita belajar dulu macam mana? Saya pun dulu belajar macam ni. Apa dia? 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Hafal sipir lah. Hafal. 9 kali 1, 9. 9 kali 0, 9. 9 kali 1, 9. Kali 2, 9 kali 3. Kalau kira cepat sikit, lan song. Lan song song. Lan tu lan. Itu cara bahasa pendek lah. Lan wa la lah. Lan pan lah. Untuk ambil cepat, untuk sebut cepat. Pangga wepat. Pampat gewe. Bahasa-bahasa macam tu. Pasal apa tu? Pasal nak mencepatkan hafalan. Lah ni, bagi sipir 50, 5 orang boleh bagi. 55 kali 3 apa? 165. Walaupun tak hafal. Pasal apa? Jawab. Pandai fikir lah. Bukan hafal sipir. Mu boleh cari akal macam mana nak dapat jawapan. Kalau pakai otak Jepun memang tekan. Itu sikit ke matematik. Sama abang ni. Pasal kaedah berdalil kita, ulama ajar dengan burhan dan dalil ni kaedah berfikir. Satu kadang-kadang ada hukum-hukum syarak yang dah memang sabit. Cuma macam mana nak bukti? Bukti kadang-kadang dia kena berfikir sikit. Macam mana pun saya nak tunjukkan kata berfikir tu ya. Dalam kitab atau hal lah yang disebut kalau tadi. Kalau Nabi khianat, kita pun suruh khianat tak? Pasal apa? Kita disuruh ikut Nabi. Nabi khianat, kita khianat. Kita disuruh khianat. Bahasa kapur kan. Kita disuruh khianat ya. Kita tak disuruh khianat. Bila kita tak disuruh khianat, kita disuruh ikut Nabi. Takkan Nabi khianat? Siap tu. Tu kalau bahasa mudah ni. Nabi kalau dia khianat, leceh. Siapa nak ikut dia? Terang tak khianat, orang tak ikut. Kalau khianat, habis lah. Tak ada siapa nak ikut siap. Itu kaedah-kaedah mudah untuk berhujah. Menunjukkan mesti Nabi dan Rasul aman. Satu, bila itu kaedah berhujah. Kalau ada cerita-cerita macam mana kita dah sebut dulu, nampak macam dosa, sebenarnya bukan dosa. Ada benda yang kita dah selesaikan. Maksudnya saya tak ulang. Macam mana pun dengan kaedah berhujah tu, dengan apa dah cerita dulu, kalau ada timbul-timbul muskil nak jawab macam mana, dia kaedah dia mesti diselesaikan. Pasal tidak akan ada apa-apa dengan kaedah yang telah disebut ni. Pasal kita kaedah ni ulama ambil semua Quran hadis, lepas tu ini keputusan, ini kaedah dah. Jadi kalau ada cerita-cerita yang bertentangan dengan kaedah ini, maka cerita tu naklah dibersih dan dimurnikan. Cari orang yang reti dalam bab itu untuk menyelesaikan kisah-kisah yang tak betul. Panduan dah beri.
Kaedah dah beri. Cuma nak pengayaan tu, tuan-tuan kena belajar lagi dan lagi lah. Belajar, dengar, muzakarah, tukar pandangan. Tengok yang ni cerita tak betul. Betul, cari siapa yang ahli untuk menyelesaikan cerita-cerita yang tuan-tuan muskil itu. Pasal itulah kaedah kita menuntut ilmu. Mengaji, faham. Untuk dengar. Macam mana nak selesaikan dia? Kita buat misal sikit. Misalnya pasal kadang-kadang kita belajar ni apa dalam kitab. Benda keliling kita duk berlaku. Kadang-kadang benda tak ada dalam kitab tau. Untuk macam mana nak buat? Gunakan apa yang kita dah faham dalam kitab tu. Tengok apa kaedah dia. Terjemahkan. Dengan kaedah macam mana nak menyelesaikan hak luar. Buat misal lah. Sini saya tak tahu tapi rasanya pakar ada media kalau cerita pun tahu kot. Lah ni dia memang duk heboh. Apa? Pergi pegang anjing tu. Boleh ke pegang anjing? Dalam mazhab kita Syafi'i memang tak boleh. Memang dalam mazhab lain boleh. Dalam mazhab Hanafi saja, dia dalam masalah air liur ya. Jadi pegang anjing tu tak najis. Pegang anjing tak najis. Anjing pun sah untuk jual beli. Dia tak ukur najis. Kita dalam mazhab Syafi'i, air liur najis. Kalau air liur najis, badan najis tak? Habis semua najis lah weh. Pasal mulut kalau dah najis, hak lain najis habis lah. Itu kaedah cerita Syafi'i. Baik. Boleh ke pergi buat majlis saja-saja, I want to touch a dog. Dalam kitab tak ada. Katalah tak ada apa, tak ada acara tu lah. Untuk macam mana kita nak selesai? Bila bab najis ni, kena faham lah bab najis. Baru kita pandai nak jawab. Najis ni, katalah najis ni kita tak usah cerita najis mughaladzah tu. Kita cerita mazhab Syafi'i tu. Kita tak usah cerita najis mughaladzah, cerita najis biasa ya pun. Jumpa tek kambing tepi jalan, boleh hak kutip stay dengan tangan, boleh? Boleh? Tak boleh? Boleh? Tak tahu hukum? Tak tahu hukum lah, tak boleh nak jawab. Tak boleh jawab. Haram tau. Pasal apa? Itu hukum melomorkan badan dengan, walaupun kita bukan ambil lomor, badan kita saja-saja kita pergi sentuh najis directly, haram. Kalau dibenarkan pun untuk sentuh najis dalam bab istinja lah. Pasal kita istinja buang air besar, tak dapat tidak cuci punggung. Bahasa kasar itu deh. Nak cuci punggung, nak cuci gembar tu, mesti ada pegang najis ke? Terpegang ke? Kadang-kadang tak ada, kadang ada celah-celah gembar tu, ada weh. Hak tu saja yang diharuskan untuk kita. Bila kita nak bersuci, kita pergi pegang najis tu. Adapun dalam situasi biasa, saja-saja pergi pegang, pergi tekah najis, haram. Apatah lagi pergi ambil lomor, lagi gila babi punya haram tu. Ataupun ambil najis tu, ambil buh kat pipi, buah atas kepala boleh. Geli dah najis weh. Dan najis lah. Okey, nak faham tak najis tu? Itu kita sebut najis mutawassithah. Hatta najis mutawassithah tu, najis biasa tu, bukan mughaladzah ni. Hatta tak cicak dia pun. Tengok, tak cicak tengok. Macam mana nak ambil buang? Mau ambil bekas gitu. Tak pun cari kertas mana-mana, kalender mana-mana kan. Soyak ke. Buang. Dari segi kaedah dengan salah tau. Walaupun ambil basuh. Melainkan dah tak ada apa dah. Baru boleh. Tu pun jatuh kat mana? Jatuh atas Quran. Allah, tak cicak ni. Nak buat ke mana ni? Bukan tak ada, apa tak ada. Baik. Buat. Tak ada dah baru boleh tu. Tu istilah darurah tu. Nak sebut apa? Kalau najis mutawassithah pun tak boleh saja pegang. Saja-saja tengok anjing, anjing comel. Seronok tengok. Comelnya, kenanya tengok. Comel. Ambil gebu, ambil gambar lah. Kikik boleh. Kepala hapak wajah tu. Ni ajaran Islam liberal lah macam ni. Liberal ke Syiah ke, pasal dia punya penganjur tu. Nama apa dia tahu. Dan disokong pula apa nama tu, Faisal Tehrani tu. Dia tu Syiah tu.
yang tulis buku yang ditulis Syiah satu Malaysia yang hantar 3 butir buku tu. Ada antara buku yang ditulis tu buku nipis tu. Kemudian aku dapat petunjuk Faisal Tehrani. Syiah tu. Nak ajar ajaran Syiah masuk Malaysia. Mula-mula pegang babi. Mula-mula pegang anjing, betul? Pegang babi lah esok. Lepas tu I want to touch a woman.